Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat hadir untuk sama-sama datang ke masjid dengan niat ataupun nawaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menuntut ilmu. Kerana ramai orang yang sihat, tetapi kesihatannya itu tidak dapat membuatkan dia hadir ke majlis ilmu. Ramai tuan-tuan orang yang sihat, tetapi kesihatannya itu tidak dapat membuatkan dia hadir ke majlis ilmu. Ramai juga orang yang kaya, tetapi kekayaannya itu tidak dapat membuatkan dia hadir ke majlis ilmu. Ramai juga orang-orang yang terkenal, bahkan banyak duit dan hartanya, tetapi duit dan harta dan terkenalnya dia itu tidak dapat mendorong dirinya untuk hadir ke majlis ilmu. Maka kita alhamdulillah yang hadir pada malam ini, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah telah memberi kita hidayah, melembutkan hati kita untuk sama-sama hadir ke majlis ilmu. Allah lah yang kehendaki kita dan juga melembutkan hati kita untuk hadir ke majlis ilmu. Sebab itu hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya dan juga dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayang Allah, maka dapatlah kita hadir dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebagai pengetahuan kita bahawa di dalam ajaran Islam ini ada tiga ilmu. Ada tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari, wajib kita pahami, kemudian kita amalkan dalam Islam ini, ya. Untuk kita paham. Ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ataupun dikatakan namanya ilmu usuluddin, ataupun namanya yang lain ilmu aqaidul iman, untuk mensahkan iman kita. Ataupun nama yang lain adalah ilmu kalam, ataupun ilmu sifat 20, yakni ilmu yang mensahkan iman kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, ataupun dengan kata-kata yang lain ilmu untuk mengenal Allah, Tuhan kita. Siapakah Allah itu? Allah itu Tuhan kita yang menjadikan seluruh alam ini. Seluruh alam termasuklah makhluk yang ada di alam ini dan di bumi ini, dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah maka kita kena wajib mengenal siapa Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ilmu fiqh, ataupun dengan kata-kata yang lain ilmu syariat Islam, ya, ilmu menyuluh lahir kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti sembahyang, ya, belajar ilmu sembahyang, cara-cara bersembahyang, batal sah sembahyang, ya, rukun sembahyang. Begitu juga belajar ilmu puasa, perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Begitu juga belajar ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, umrah, ilmu tentang taharah, yakni bersuci, membersihkan lahir ya kita ini.
bagaimana cara beristinja, bagaimana cara berwudu, ya, dan sebagainya. Itu ilmu fiqh, ilmu syariat Islam. Yang ketiga adalah wajib juga kita belajar ilmu yang dikatakan ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ini adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak ataupun ilmu untuk membersihkan hati kita ini. Ilmu untuk membersihkan hati kita daripada sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, kepada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ini adalah ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ya. Jadi ketiga-tiga ilmu ini tuan-tuan kita wajib belajar sekurang-kurangnya secara ijmali. Ijmali ini sekadar mensahkan ilmu fardu ain kita sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita tidak belajar, maka wajib lawannya adalah haram. Wajib lawannya adalah haram. Artinya kalau tidak belajar maka berdosa. Jadi malam ini kita buka kitab yang dikarang oleh seorang ulama Nusantara, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani namanya. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ini adalah keturunan daripada Palembang, lahir di Palembang, Indonesia, dan wafatnya di Petani, Thailand. Dia lahir sekitar tahun Masihi 1704 Masihi, 1704 Masihi. Artinya lama lah. Kita sekarang sudah 2022. Tolak 1700 berapa? Lebih kurang 300 tahun, ya. 300 tahun lamanya ulama ini. Ulama ini mengarang satu kitab. Sebenarnya banyak kitab yang ada karang, tapi di antaranya adalah kitab Hidayatus Salikin. Ya, Hidayatus Salikin ini diambil ataupun disarahkan daripada kitab Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Jadi malam ini kita masuk bab tasawuf. Malam ini kira ilmu tasawuf, ya. Ilmu ataupun al-bab pijit tinabi ma'asil batinah. Maksudnya bermula bab yang keempat pada kitab ini menyatakan menjauhi segala maksiat yang batin, yakni maksiat di dalam hati. Ini, ya. Jadi ketahui ilmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, bahawa murad dengan maksiat yang batin itu yaitu segala perangai kejahatan dan sifat yang kecelaan, dan yaitu amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin ada 10 perkara. Jadi kata ulama ni, ya, berdasarkan kata Imam Al-Ghazali, bahawa maksiat ataupun kecelaan hati itu ataupun maksiat batin itu ada 10. Ada 10 perkara, ya. Yang pertama adalah syarut ta'am. Yang pertama, syarut ta'am dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya adalah kuat makan, ataupun gemar membanyakkan makanan. Ini sifat kecelaan hati ataupun maksiat batin, kuat makan. Jadi tuan-tuan, makan ni tidak salah. Makan ni kita hidup, manusia ni hidup untuk apa? Hidup untuk, ataupun makan untuk hidup, ataupun hidup untuk makan. Ada orang tanya, kita ni hidup untuk makankah atau makan untuk hidup? Kita sebenarnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup kita ini adalah seperti mana yang selalu kita peringatkan, adalah seperti mana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi hidup kita ni untuk beribadah, bukan untuk makan. Yang dikatakan tercelah di sini adalah banyak makan. Makan tidak salah, makan sedap-sedap tidak salah. Bahkan digalakkan dalam Islam makan yang lazat, yang halal. Tetapi yang dikatakan maksiat itu, jadi maksiat itu adalah makanan yang berlebihan. Makan sampai isyarat sudah memberitahu, ya, perut kita pun telah memberitahu, gitu. Sampai 3 kali, tambah lagi, antam lagi. Itu yang salah. Dan kadang-kadang kita makan, belum kenyang lagi. Padahal itu sebenarnya isyarat perut tu. Seolah-olah perut kata, cukuplah tuan, kenyang sudah tu, tidak peduli tambah lagi. Itu yang tercelah kata ulama, tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana akibat kita banyak makan, maka akibatnya kita akan malas beribadah. Jadi malas, ya. Kalau sembahyang isya ataupun maghrib
pendek saja 3 rakaat ataupun 4 rakaat isyak. Maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Tetapi kalau solat tarawih 21 rakaat bagaimana? Ketika kita berbuka puasa, ya Allah, pengalaman kita lah masing-masing kan. Ketika kita berbuka puasa, hidangan-hidangan, jamuan-jamuan semua kita rata makan. Kita tidak sedar, memang lazat. Sebab orang yang lapar ini, apa saja di depan yang dihidang memang sapu. Orang lapar, apapun lah, nama masakan apapun kalau orang lapar. Jadi kerana terlebih makan itu yang dicela. Kerana akibatnya orang yang kuat makan ini akan melemahkan badannya untuk beribadah. Melemahkan badan untuk beribadah, sembahyang, apalagi baca Quran, apalagi berzikir, lemah. Apalagi bangun malam tahajud, lemah. Kerana banyak makan. Tapi bukan dilarang makan, tidak. Bahkan orang yang tidak makan pun berdosa. Hukumnya berdosa orang tidak makan. Tuhan makan, Tuhan tak mau. Menyebabkan dia tidak makan, dia mati, maka hukumnya berdosa. Islam tidak melarang kita makan, tapi yang dilarang berlebih-lebihan. Istilah di sini istilah kita ni tabarus, gitu kan? Tabarus betul. Semua dimaunya, lebih-lebihlah. Jadi kata ulama, makan itu berpada-pada, itu berhenti sebelum kenyang, kan? Berhenti sebelum kenyang. Maknanya bukan sampai isyarat 3 kali, cukuplah Tuhan, antam lagi, gitu. Artinya sekadar kita makan, okey cukup, kita rasa kita sudah kenyang, berhentilah. Bukan kenyang berlebihan, ya. Sampai kadang-kadang ketika sembahyang termuntah dia makanan, tanpa banyak. Perut stoknya tu sudah penuh stok. Sudah, kalau macam ibarat bilik store penuh sudah. Jadi bergerak sikit muntah. Itu sampai pening, mengantuk. Kenapa tidak mau sembahyang? Letihlah. Kerana kalau perut kita ini banyak isinya, kata doktor, menyebabkan banyak berlaku kilang di perut itu beroperasi. Kilang di perut beroperasi untuk menghadap makanan. Jadi diperlukan banyak oksigen. Semua oksigen turun ke perut kita. Oksigen daripada kepala turun ke perut, semua satu badan. Akibatnya oksigen di kepala berkurangan, menyebabkan kita letih dan kita mengantuk, ya. Kemudian ini yang pertama, ada 10 perkara tadi saya ulang lagi, bahawa maksiat yang batin itu ataupun segala perangai kejahatan dan sifat kecelaan itu, ya, amat banyak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ada 10 perkara di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Yang kedua dipanggil Syarul Kalam. Syarul Kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan bercakap. Bercakap saja 24 jam. Nampakkah orang bercakap? Kadang-kadang kita nampak di kedai kopi kan, dari pagi kita tengok beliau ni juga bercakap di kedai kopi. Petang pun dia juga, bercakap saja begitu. Kita pun tak tahu apa dia cakap. Daripada hal kecil hingga hal besar, daripada hal rumah tangga sampai politik, tidak pandai berhenti bercakap, kecuali dia berhenti ketika tidur. Tidak tidur bercakap. Ini pun dilarang dalam Islam. Kerana kata ulama tasawuf, kalau kita banyak cakap maka banyaklah salahnya. Banyak cakap maka banyaklah salahnya. Jadi kurang-kurang bercakap. Bukan tidak boleh bercakap, bahkan digalakkan bercakap kepada perkara-perkara yang bermanfaat, yang berfaedah. Contoh macam buat kuliah malam ni, kena bercakap. Kalau yang tukang buat kuliah tidak bercakap, main isyarat macam Piramli, cakap cakap, habis. Jadi kena bercakap. Yang tukang ceramah kena bercakap. Ini dibenarkan. Makna yang tidak dibenarkan ini bercakap sia-sia. Lagi dahsyat kalau dipanggil membawang kan, membawang putih, membawang merah, habis. Sama ajinomoto lagi, habis. Itu dipanggil, itu dilarang. Banyak bercakap. Yang menyebabkan banyak bercakap, banyak salah. Yang tidak penting-penting. Kadang-kadang yang paling dahsyat orang kata menjaga tepi kain orang. Itu pun salah. Tepi kain orang dijaga, tapi tepi kain sendiri yang koyak rabak tidak dijaga. Inilah dalam Islam dilarang kita banyak bercakap, kecuali yang berfaedah. Yang ketiga dipanggil ghadab, yakni marah. Marah ni pun dilarang dalam Islam, marah yang tidak kena pada tempatnya. Marah ini
tidak kena pada tempat. Marah ini mesti kena pada tempat. Bukanlah maknanya Islam tidak suruh kita marah. Islam suruh kita marah kalau kena pada tempatnya. Ya, kita kena marah. Contoh macam mana marah yang dilarang dan marah yang dibenarkan. Marah yang dilarang adalah marah tidak tentu pasal. Tidak boleh tanya kabar marah. Ini terutamanya hubungan suami isteri lah, laki bini lah. Kalau kawan-kawan mungkin kurang. Bercakap dengan kawan di handphone, aduh lembutnya, halo, halo, lembut. Ya, ya. Tapi bila bercakap dengan istrinya ataupun isteri bercakap dengan suaminya, bukan telefon, hui, bukan main garang, kan? Oh, ini. Lagilah dia punya suami ini pendakwa, selalu keluar outstation. Abang ni gini, kami di rumah makan apa, makan pasir, macam-macam lah, kan? Tetapi dengan kawannya, halo tuan, halo, oh lembut. Macam mana kopi ke? Boleh bang. Tapi kalau isteri yang cakap panggil, halo bang. Kenapa lagi? Boleh kopi ada di rumah? Oh tapi kopi. Ini apa? Ini yang marah tak tentu pasal ni, kan? Ataupun anak datang, Pak, besok Pak cikgu minta yuran. Apa? Yuran. Dia ada urusan. Begitu. Tapi marah yang dibenarkan macam mana? Marah yang dibenarkan begini. Tiba-tiba datang ke rumah kita, kan? Pencuri, kan? Pencuri itu pula mau mencuri rumah kita, mengurik pintu rumah kita. Bolehkah kita tengok saya begini? Curilah, silakan. Aku tidak marah. Bolehkah begitu? Marah kita. Oh, kenapa kau mencuri? Ataupun orang tu mengurat bini kita. Orang mengurat bini. Maklum bini kita cantik, kan? Kita ni kahwin dengan ratu cantik. Cantik bini kita ni. Datang dia, oh, bisulnya bini kita. Sudah berpunya ke? Wah. Padahal kita di sebelah. Bolehkah kita diamkan isteri kita diurat orang? Gadis, sudah berpunya ke? Maklumlah, baru kahwin, bininya cantik. Kita sebagai suami kena marah, wajib marah. Mana boleh? Silakan. Aduh, okey, boleh. Astagfirullahaladzim. Kena marah. Kau apa kau cakap tadi? Kau tidak tahu kan? Ini sebelah ni saya punya isteri, wife. Wajib marah. Ketika itu, artinya marah kena pada tempatnya. Jangan marah yang tidak kena pada tempatnya. Pandai mensesuaikan diri. Tidak boleh panas baran. Panas baran ni sebenarnya gangguan. Panas baran ni yang kata orang sikit-sikit marah, sebenarnya gangguan. Gangguan hawa nafsu ammarah yang menguasai dirinya. Kemudian syaitan bisikan yang jahat-jahat. Dan asal balik rumah, tengok isteri, lain macam. Bila keluar rumah, tenang hati. Yang dikatakan rumahku, syurgaku sudah tidak ada. Rumahku, syurgaku tidak ada. Yang ada rumahku, nerakaku. Balik rumah biasanya orang tenang, relax, kan? Balik rumah tengok keadaan rumah marah. Yang, kenapa belum masak lagi yang? Kau tahu sekarang pukul berapa? Abang baru penat-penat memandu. Oi, bang, dek, sayang, time tu marahnya terus. Gitu ya. Ini yang ketiga, ghadab. Yang keempat yang dilarang juga dalam agama adalah hasad. Hasad, ya. Hasad ini dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dengki. Dalam bahasa Arab hasad, bahasa Melayu dengki. Tapi kita ni sudah gabungkan. Orang Melayu ni pelik. Bukan pelik lah, dia kira ajib lah. Dipanggil hasad dengki. Padahal hasad tu bahasa Arab, bahasa Melayu dengki. Tapi kita gabungkan terus. Hasad dengki, lagi power ayatnya, lagi hebat. Jadi hasad dengki ni pun dilarang. Hasad dengki, artinya hasad dengki ni ialah artinya dia tidak mau orang itu lebih daripada dia. Dia tidak mau orang tu lebih hebat dari dia, lebih kaya daripada dia, lebih cantik daripada dia, begitu. Ada juga hasad yang dibenarkan. Ada juga. Kita akan tengok mana satu hasad yang dilarang dan hasad yang dibenarkan. Dengki yang dibenarkan. Contoh yang tidak dibenarkan begini. Contoh, dia jumpa dengan suaminya, malam-malam dia jumpa. Suaminya berbalik, jauh outstation, bawa lori, contoh. Tiba-tiba dia kata, bang, kenapa? Abang nampak ke di sebelah tu? Nampak? Kenapa di sebelah? Abang nampak, abang tengok tadi dia beli TV bang, 62 inci. Woi bang, tak boleh ni bang. Kita punya TV, kalau boleh abang beli macam dia ada 62 inci. Tak boleh ni bang, lawan Toki ni. Nampak? Ini dengki yang tidak dibenarkan. Padahal TV-nya sudah 42 inci. Mau lagi dia melebihi. Kalau yang jiran sebelah 62 inci, belum kali dia mau 100 inci. Gitu. Dan tiba-tiba bang, aku nampak tadi bang,
Jiran sebelah kita istrinya beli baju cantik, bang, aduh macam ratu cantik. Abang berbalik, abang tolong balikkan aku. Hasad dengki yang tidak dibenarkan dalam Islam ni. Hasad dengki bukan membawa kebaikan. Sudahlah suaminya gaji pun berapa saja kan. Beli TV 100 inci ingat berapa ribu. 62 inci pun berhutang, yang sebelah tu dia nak tahu berhutang dengan Pakistan. Di sebelah tu, bang, abang cakap, kau nak tahu ke sebelah tu berhutang dengan Pakistan? Kita pun berhutang bang dengan Pakistan kalau beli 100 inci punya. Macam-macam. Ini dilarang. Tapi hasad ataupun dengki yang dibenarkan dalam Islam begini contoh. Kita nampak orang tu kan kuat sembahyangnya, kuat sembahyang di masjid. Aku pun mau dia macam dia. Tapi dia tidak cakap dengan orang lain, diri sendiri. Aku kalau boleh, dia ni kalau azan, rajin azan di masjid, rajin datang ke masjid. Aku dengki lah macam orang lain. Itu bagus. Jadi dia pun mau ke masjid selalu dengki kepada kebaikan. Dia ni rajinlah mengemas di masjid, menyapu. Aku pun mau dia lah menyapu. Kalau begini, rajinlah dia ni membuang sampah di masjid. Aku pun kalau boleh macam dia buang sampah di masjid. Ini dibenarkan. Perkara kebaikan dibenarkan dalam Islam. Ya, orang dia nampaknya kawannya kuat baca Quran. Dengki lah aku sama dia ni. Rajin baca Quran bang. Malam-malam baca Quran. Aku ni dengki itu boleh. Dengki kepada kebaikan boleh. Bahkan dengki itu menguntungkan kita. Jadi kita pun bacalah Quran, ya. Tapi kita baca Quran tidaklah menunjuk. Itu lain bab, yang menunjuk lain bab. Kejap lagi kita baca. Yang kelima dipanggil bukhalun wa hubbul mal. Artinya orang yang kikir dan kasih kepada harta. Kikir ni kedekutlah. Orang kedekut ataupun kikir dan sayang ataupun kasih kepada harta. Ini pun dilarang. Yang kedekut. Ini kedekut dan kasih kepada harta. Dia ada harta, contohlah banyak harta, orang kaya, rumah cantik, rumah banyak, kereta banyak, isteri pun banyak, dan tapi kedekut sangat untuk bersedekah. Kedekut sangat membantu orang susah. Duit banyak, dia lambing beratus ribu, tapi datang ke masjid cuma RM1 saja masuk. Berbaloi kah tuan-tuan? Duitnya banyak lambing, tetapi datang ke masjid RM1 saja. Kunun-kunun tidak boleh banyak-banyak. Macam cerita itulah. Cerita tu. Budak-budak tak boleh pakai banyak duit, RM1 saja. Begitu, kan? Haji Bakil, gitu. Kan, tapi bila perempuan yang datang kutip derma, siapa yang datang? Cikgu Murni. Berapa tuan? RM1. Jangan RM1. Mana boleh, ini haji. Harta banyak. Gudang di darat, kapal di laut, takkan kau bagi RM1. Bagi dia berapa? RM1,000. Tapi datang budak tahfiz minta derma. Assalamualaikum Ji. Ya. Mau apa ni? Dari mana? Ini ada orang minta derma untuk sekolah tahfiz. Bagi aku selimut, aku demam. Jadi berapa kita bagi Ji? RM1,000. Jangan. Budak-budak tak boleh RM1,000. RM1 cukup. Begitu. Terlampau kedekut. Padahal hartanya gudang di darat, kapal di laut. Subhanallah. Ini dilarang. Dilarang sama sekali dalam Islam. Ya, terlampau kikir. Duit itu tidak akan dapat dibawa mati. Bahkan disebut dalam kitab, ketika kita meninggal dunia, kita pohon pada Allah minta dikembalikan ke dunia walaupun sesaat. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat. Untuk apa? Untuk supaya dia banyak bersedekah. Sebab dia sudah nampak kelebihan orang bersedekah ni. Di alam barzah baru dia nampak. Rupa-rupanya orang yang rajin bersedekah, kuburnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian kuburnya akan diterangi orang yang rajin bersedekah. Sebab itulah ketika meninggal dunia, sudah mati dalam kubur, baru dia menyesal. Rumahnya yang banyak tiada guna, keretanya yang banyak tiada guna, tidak disedekahkan. Istrinya yang banyak ditinggalkan saja, begitu. Inilah akibatnya apabila orang kedekut. Yang keenam adalah hubujjah. Hubujjah ni apa dia? Orang yang kasih kepada kemegahan. Ini pun tidak boleh. Bermegah-megah, kasih kepada kemegahan. Megah. Dia mau nampak orang pandang dia hebat, kan? Tiada tawaduk langsung. Megah. Kalau boleh dalam ramai-ramai itu aku yang paling hebat. Ini pun tidak boleh. Kasih kepada kemegahan. Yang ketujuh,
Hubud dunia, ini pun tidak boleh. Hubud dunia artinya cinta kepada dunia, terlampau cinta pada dunia. Kalau boleh dia ni seolah-olah tidak akan matilah di dunia ni. Cinta sangat dunia. Kita ajak dia, tuan datanglah ke masjid. Untuk apa? Malam ni ada kuliah. Minta maaf lah tuan, malam ni aku bisnis lah. Bisnis. Malam Sabtu ada bisnis. Ya tuan. Bila kau tiada bisnis, besok malam ada tak? Kau boleh datang kuliah ke besok malam? Besok malam ada pengajian lain. Oh, besok malam pun aku ada bisnis. Kalau begitu lusa malam lah. Oh, lusa malam lagi tidak boleh tuan, saya ada bisnis. Tidak boleh. Jadi kawan cakap, kau ni tidak boleh kan tinggalkan bisnis? Oh, tidak boleh. Kalau aku tinggal bisnis, maka aku akan rugi. Dunia, nampak? Terlampau cinta dengan dunia. Jadi tidak boleh. Kan? Contoh tanda-tanda ini sudah melekat sama kita semua ni, tanda-tanda cinta dunia, tapi kecil lah, nampak kecil. Apa dia? Kadang-kadang kita tidak boleh berlepas dengan handphone. Tak boleh. Kita sudah jauh jalan ni, tertinggal handphone di rumah. Alah, naik Grab lah itu. Driver Grab, kenapa? Saya punya handphone tertinggal lah. Ya, jadi patah balik Grab. Aduh, penting, nampak? Tak boleh tertinggal. Padahal dulu, cuba ingat dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita mana ada handphone kan? Kalau tertinggal IC patah balik. Sekarang IC tertinggal tidak apa. Polis tahu juga. Yang penting jangan handphone tertinggal. Kemudian begitu juga, ini bukan di sini. Di sini alhamdulillah kita semua sini baik-baik semua. Ini tempat lain. Kan? Sebelum tidur apa? Bukan dibaca Quran. Sebelum tidur baca WhatsApp dulu. Tengok, habis itu tidur dengan WhatsApp. Bangun pagi, terbuka mata, tengok WhatsApp juga. Alhamdulillah. Nah, ini perang yang akhir zaman. Ini sebenarnya godaan kita juga, termasuk saya yang mencakap inilah godaan kita. Kita kena kurang-kurangkanlah kalau boleh. Kita kena kurang-kurangkan, sebab sekarang kecanggihan dunia ni, perhubungan semakin canggih, tuan-tuan. Semakin canggih dengan adanya sains dan teknologi dengan canggih begini. Ya, hebat. Okey, seterusnya yang ke-8. Kita habiskan lagi ke-8. Artinya takabbur. Apa itu takabbur? Yakni membesarkan diri. Takabbur, membesarkan diri. Takabbur, ya. Takabbur ni macam sombong juga lah. Sombong, ego. Akibat takabburlah iblis ataupun namanya dulu Azazil dilaknat Allah, dihalau dari syurga. Iblis namanya dulu Azazil. Azazil ini adalah Raisul Malaikah, ketua para malaikat. Tapi Azazil ataupun iblis, dia bukan golongan malaikat, dia golongan jin. Malaikat dibuat daripada cahaya. Iblis ataupun dulu nama Azazil dibuat daripada nar, api. Jadi dia bukan di kalangan malaikat, tetapi oleh kerana kehebatan ibadahnya, kesalihannya ketika di syurga, ya, berlapis-lapis langit tu dia beribadah, maka sampai naik makamnya muqarrabin di sisi Tuhan dekat. Tetapi akibat dia takabbur, sombong, tidak mahu ikut apa yang Allah suruh supaya sujud pada Adam sebagai tanda penghormatan, maka Allah halau dari surga dan dinamakan iblis. Iblis ni maknanya orang yang diusir, makhluk yang diusir, ya. Yang ke-9, ujub. Ini pun satu penyakit juga, tuan-tuan. Ujub. Apa itu ujub? Ujub ni adalah orang yang heran akan dirinya. Heran. Macam mana? Untuk mudah faham saya ceritakan. Gini, orang ujub ni, contoh kalau dia selalu datang ke masjid sembahyang sunat, kan? Tiba-tiba dia berkata-kata dalam dirinya sendiri, orang tidak dengar. Dirinya sendiri berkata-kata, boleh tahan juga aku ni, ya. Rajin aku sembahyang sunat. Tahan aku ni. Tadi aku sembahyang sunat maghrib, isyak, nanti malam aku sembahyang sunat lagi. Bercakap-cakap pada dirinya sendiri. Hebat juga aku ni, ya. Boleh tahan aku ni. Begitu. Ini panggil ujub, heran daripada diri sendiri. Dalam semua di PPR ni, aku saja yang datang ke masjid. Ini pun kata ulama salah, bahayanya, sebab takut nanti amalan kita tidak ikhlas. Amalan tidak ikhlas, dan takut nanti datang syaitan membisikkan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi, yang lebih teruk lagi. Buktinya banyak orang-orang dulu yang pemimpin-pemimpin dahulu membawa satu jemaah, membawa satu kumpulan, akhirnya menjadi sesat. Dia menjadi sesat sebab dia rasa heran daripada dirinya.
dia puji diri sendiri, kemudian dia pun berbangga-bangga, akhirnya datanglah sifat-sifat yang lain. Ya, sebab dia heran. Kenapa aku ni? Hebat juga aku ni. Contoh. Ini sebab kita kena sentiasa tawaduk, merendah diri, rasa apa yang dilakukan itu semua dari Allah. Ucapkanlah haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku melainkan Allah. Semua amal ibadahku itu dari Allah itu. Dari Allah. Allah yang kehendaki. Ya, asbabnya mungkin aku belajar ilmu dan kesungguhanku aku memahaminya, maka dengan izin Allah bantu aku, Allah beri hidayah padaku. Ini untuk memujuk hati supaya tidak ada ujub. Yang ke-9, yang ke-10 adalah riya, yakni menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Ini bahasa kitab. Bahasa kitab ni begini, kadang kita pun bahasa dulu sebab yang pengarang kitab ni dia meninggal di Petani Thailand. Dia lahir di Palembang Indonesia, meninggal di Petani Thailand. Jadi bahasanya itu bahasa Nusantara. Bahasa Nusantara, bahasa Melayu, Indonesia, Thailand, Singapura dan Brunei dicampur supaya semua faham. Ya. Maknanya dikata menuntut dia supaya orang lain memuji dirinya. Itu maksud riya. Dia minta kalau boleh orang lain itu puji dia. Contoh begini, dia datang ke masjid ni, kita untuk mudah faham kita ceritakan berkenaan dengan dalam masjid lah. Datang ke masjid, lepas tu dia sembahyang sunat, dalam hatinya mudah-mudahan orang di belakang aku tengok aku, hebatnya aku sembahyang sunat, kan? Lepas sembahyang sunat lagi supaya orang nampak, kan? Kadang-kadang contoh macam maghrib kan masanya pendek, kita kena sembahyang sunat. Boleh, maghrib ada sunat, panggil sunat ghairu muakkad. Sebelum maghrib dipanggil qabliyah, sunat ghairu muakkad. Sunat tapi bukan muakkad. Ghairu ni artinya tidak dituntut. Yang dituntut adalah sunat muakkad selepas maghrib. Kerana tidak dituntut, kerana masa maghrib tu pendek. Kalau one by one, satu-satu sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, lama-lama maghrib luput. Sebab itu kalau sembahyang maghrib juga selepas azan, sembahyang maghrib sebelum waktu maghrib kena cepat-cepat sikit. Jangan lambat-lambat. Tengok keadaan. Kalau macam sudah orang semua berkumpul, kita tinggalkanlah. Kita sembahyang sunat dah selepas maghrib sebab takut luput maghrib itu. Tapi ada setengah orang, bukan di sini, tempat lain. Sudahlah maghrib itu pendek, dia sembahyang maghrib pelan, slow, kan? Slow. Orang pun tengok, ini hebatnya. Kenapa dia lepas dia sembahyang maghrib 2 rakaat, sembahyang lagi dia. Aduh, sembahyang apa pula ni 2 rakaat tu? Kan slow. Kan? Ini. Tetapi bila balik ke rumah tidak mau sembahyang sunat. Tapi di masjid rajin sembahyang sunat, tapi di rumah tidak. Ini maknanya tidak ikhlas. Kalau dia sembahyang sunat di rumah, di masjid sembahyang sunat, di rumah pun kena buat sembahyang sunat. Ada satu salat sunat yang paling bagus kita buat di rumah. Pertama sekali salat sunat tahajud memanglah di rumah, doa dan tasbih. Tasbih ini kalau kita betul-betul ikut rukunnya, setengah jam. Nah, sembahyang sunat tasbih lama. Sembahyang sunat tasbih buat di rumah. Dan ada juga dikatakan riak begini. Yang riak ni begini. Ada tadi riak menunjuk amal, ada pula riak malu. Contoh datang ke masjid, kalau aku sembahyang sunat nanti doa anggap aku ni hebat. Pun tak boleh. Aku sekarang mau sembahyang sunat, tapi nanti orang di belakang cakap aku, hebatnya dia ni, alimnya dia ni. Aku mau pakai kopiah, nanti orang cakap, alim dia ni, ustaz. Ini pun tak boleh. Kerana kita pakai kopiah takut dicakap alim, takut cakap bagus, takut cakap ustaz sudah dia. Kan? Sebenarnya pakai kopiah ni hukumnya sunat. Kalau tidak mampu tidak apa, tapi kalau mau pakai, nanti kalau pakai sunat dipanggil aku ustaz, malu aku. Itu pun tak boleh dalam Islam, dipanggil riak juga. Kalau pakai kopiah, dipanggil aku ustaz, aku bukan ustaz. Kalau pakai kopiah niat kerana Allah, saya panggil ustaz kan, tak panggil ustaz kan, lain cerita. Sebab pakai kopiah ni hukumnya sunat. Bukan orang ustaz yang pakai kopiah. Siapa-siapa pun boleh pakai kopiah. Bukan tu orang ustaz. Bukan. Begitu juga kita sembahyang kan sunat di masjid lepas Isyak. Nanti kalau aku sembahyang sunat lepas Isyak, orang suruh pulang, tinggal ke masjid, nanti orang masjid cakap, aku ni hebat betul. Tak payahlah sembahyang sunat. Ini pun tak boleh. Kerana takut sama manusia, bukan takut sama Allah. Jadi kalau masih sembahyang sunat siap. Pedulilah orang cakap apa pun. Kita sembahyang sunat
kerana Allah, ya. Jadi apakah hukumnya, kata ulama, apakah hukumnya untuk membersihkan tadi itu? Apakah hukumnya? Hukumnya kata ulama adalah wajib berdasarkan firman Allah dalam surah Asy-Syam ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Maksudnya sesungguhnya telah mendapat kemenangan orang yang menyucikan akan hatinya daripada sifat kecelaan. Surah Asy-Syam ayat 9. Beruntung ya orang yang membersihkan hatinya. Ya, ini dalil yang pertama Al-Quran. Dalil hadis kata Nabi, Ut-tuhuru syatrul iman, maknanya bermula menyucikan akan hati daripada sifat kecelaan itu adalah setengah daripada iman. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dipaham daripada hadis ini bahawa sempurna iman itu iaitu menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan membaikkan hati dengan sifat kepujian, ya. Maka hukumnya wajib. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan belajar untuk lebih mendalam tentang 10 sifat itu tadi, cuma kira macam mukaddimah lah, ya. Minggu depan kita uraikan lebih tentang syarut ta'am, adapun orang yang banyak makan ini. Uraian hadis dan cerita-cerita daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang 10 tu kita akan belajar satu-satu supaya kita faham, ya, tentang ilmu membersihkan hati ataupun ilmu tasawuf. Jadi cukup setakat itu untuk malam ni. Mudah-mudahan yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampunan maaf. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat manfaat bersama daripada apa yang kita belajar pada malam ini, ya. Kita sudahi dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.